Fi Ziyalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh beliau. Tafsiran ayat-ayat 151 pada 152. Sesuai dengan tujuan ini, kita melihat ayat-ayat yang berikut memperingatkan kaum muslimin dengan nikmat-nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada mereka, iaitu nikmat dikirimkan Rasulullah pada mereka dari kalangan mereka sendiri sebagai memperkenankan doa moyang mereka Ibrahim alaihissalam selaku penjaga Masjidil Haram yang menjadi kiblat kaum muslimin itu. Kemudian di akhir ayat itu, Allah menghubungkan mereka secara langsung dengannya. Sebagaimana kami telah utuskan di kalangan kamu seorang rasul dari golongan kamu yang membaca ayat-ayat kami kepada kamu, membersihkan jiwa kamu dan mengajar kepadamu kitab Al-Quran dan Al-Hikmah dan mengajar kepada kamu perkara-perkara yang kamu tidak mengetahui. Ayat 151. Oleh itu, ingatilah kepadaku, nescaya aku ingati kepada kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur terhadapku. Ayat 52. Yang menarik perhatian di sini ialah ayat ini mengulangkan nas doa Ibrahim alaihissalam yang telah disebut sebelum ini di dalam surah ini ketika beliau membina tapak-tapak asas Baitullah bersama Ismail alaihissalam, iaitu doa beliau supaya Allah membangkitkan di dalam kalangan anak cucunya yang mendiami di kawasan Baitullah seorang rasul dari mereka yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat Allah dan mengajar kitab suci dan hikmat kepada mereka serta membersihkan jiwa mereka. Dan doa ini diulangkan dengan tujuan untuk mengingatkan kaum muslimin bahawa kebangkitan Rasul di dalam kalangan mereka dan kewujudan mereka sebagai kaum muslimin itu merupakan pengabulan ilahi secara langsung dan sempurna terhadap doa moyang mereka, iaitu Ibrahim alaihissalam. Dan hal ini mengandungi saranan yang mendalam bahawa perkara mereka bukannya perkara baru, malah suatu perkara yang lama. Dan kiblat mereka bukannya kiblat yang wujud secara mendadak, malah ia adalah kiblat moyang mereka Ibrahim alaihissalam. Begitu juga nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada mereka dengan sempurnanya itu adalah nikmat Allah yang telah dijanjikan kepada Ibrahim alaihissalam sejak zaman dahulu lagi di dalam sejarah. Nikmat mendapat arahan menghadap kiblat kamu sendiri dan nikmat mempunyai ciri saksiah kamu yang tersendiri merupakan salah satu dari nikmat-nikmat yang sentiasa dilimpahkan ke atas kamu yang mendahului nikmat pengiriman Rasul dari kalangan kamu. Sebagaimana kami telah utuskan di kalangan kamu seorang Rasul dari golongan kamu. Pengiriman Rasul di kalangan kamu itu merupakan suatu penghormatan dan limpah kurnia Allah yang besar. Allah telah memilih Rasulnya yang terakhir di kalangan kaum kamu, sedangkan kaum Yahudi memohon kepada Allah agar Allah memberi kemenangan pada mereka untuk menguasai kamu dengan berkat Rasul yang terakhir itu, yang membaca ayat-ayat kami kepada kamu. Oleh itu, ayat-ayat yang dibaca kepada kamu itu adalah ayat-ayat yang benar. Ayat ini juga memberi satu sarana yang lain, iaitu yang menyedarkan manusia terhadap kebesaran pengurniaan Allah yang sudi berbicara dengan para hambanya dengan kalamnya sendiri yang dibaca oleh Rasulnya kepada mereka. Ia merupakan satu pengurniaan yang amat bermakna
yang membuat hati terharu apabila ketika mereka menghayati hakikatnya dengan mendalam. Siapakah gerangan diri mereka? Siapakah mereka dan apakah mereka? Hingga Allah sudi berbicara dengan mereka dengan kalamnya sendiri dan memberi perhatian yang begitu besar pada mereka. Siapalah mereka dan apalah mereka jika Allah tidak memberi limpah kurnianya kepada mereka, dan jika Allah Subhanahu Wa Taala dari sejak awal lagi tidak mengurniakan kepada mereka nikmat tiupan roh, melayakkan mereka menerima pengurniaan ini. Dan bersihkanlah jiwa kamu. Tugas-tugas membersihkan jiwa manusia. Jika tidak kerana limpah kurnia Allah, tiada seorang pun dari mereka yang bersih jiwanya. Dan tiada jiwa yang bersih dan meningkat tinggi, tetapi Allah telah mengutuskan Rasulullah SAW untuk membersihkan jiwa mereka dari kekotoran syirik dan dari kecemaran jahiliah dan dari najis kefahaman-kefahaman dan pemikiran-pemikiran yang karut yang membebankan jiwa manusia dan menimbuskannya. Juga untuk membersihkan jiwa mereka dari kekotoran keinginan-keinginan nafsu, supaya jiwa mereka tidak terhumban jatuh di dalam lumpur. Orang-orang yang tidak dapat dibersihkan jiwa mereka oleh agama Islam di merata pelosok bumi dahulu dan sekarang akan terus jatuh dan bergelimang di dalam paya yang busuk, yang penuh dengan penyakit-penyakit hawa nafsu yang menjatuhkan insaniah manusia dan mengangkatkan darjah haiwan yang dipimpin oleh fitrah itu lebih tinggi dari mereka. Malah haiwan jauh lebih bersih dari manusia yang jatuh tanpa iman itu. Seterusnya, ia membersihkan masyarakat dari riba dan harta-harta yang haram, penipuan, perampasan dan penyamunan. Semuanya merupakan amalan-amalan najis yang mengotorkan jiwa dan perasaan, mencemarkan masyarakat dan kehidupan. Ia membersihkan kehidupan mereka dari kezaliman dan penganiayaan dan mengembangkan keadilan yang bersih dan jelas, iaitu keadilan yang tidak pernah dinikmati manusia sebagaimana mereka nikmati di bawah naungan Islam, pemerintahan Islam dan sistem Islam. Ia membersihkan mereka dari segala kekotoran yang mencomot dan mencemarkan muka jahiliah di setiap tempat di sekeliling mereka dan di dalam setiap masyarakat yang tidak dibersihkan oleh Islam dengan ruh pengajarannya dan dengan sistem hidupnya yang bersih dan suci. Dan mengajar kepada kamu kitab Al-Quran dan hikmah. Makna hikmah. Maksud ayat ini di samping tercakup dalam maksud kata-kata membaca ayat-ayat yang disebutkan sebelum ini, ialah menjelaskan bahawa bahan utama yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ialah pengetahuan al-hikmah atau pengetahuan dan pemikiran yang bijaksana. Ia merupakan hasil dari penyiaran Al-Quran. Ia merupakan daya kebolehan yang memungkinkan seseorang meletakkan segala persoalan di tempatnya yang wajar dan menilai sesuatu dengan neracanya yang betul, serta memahami matlamat-matlamat, perintah-perintah dan arahan-arahan ilahi. Begitu juga hasil kajian yang matang itu dapat dicapai oleh mereka yang telah diasuh dan dididik oleh Rasulullah SAW yang telah membersihkan jiwa mereka dengan ayat-ayat Allah dan mengajar kepada kamu perkara-perkara yang kamu tidak mengetahui. Ayat 151. Itulah apa yang telah berlaku pada kaum muslimin. Mereka telah dipungut oleh Islam dari masyarakat Arab yang jahil, yang hanya mengetahui serba sedikit ilmu pengetahuan yang tidak tersusun, yang hanya layak untuk menjalani kehidupan secara suku-sukuan atau suku kaum di padang pasir atau di padang-padang kecil yang terpencil di tengah-tengah padang-padang Sahara. Lalu Islam membentuk mereka
menjadi satu umat yang layak memimpin umat manusia dengan kepimpinan yang bijaksana, lurus dan benar, dan dengan kepimpinan yang arif dan alim. Sedangkan kitab suci Al-Quran di samping bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW yang diambil dari Al-Quran merupakan bahan utama, arahan dan pengejaran bagi mereka. Sementara masjid Rasulullah SAW di mana dibacakan Al-Quran dan bimbingan-bimbingan yang diambil dari Al-Quran merupakan universiti agung yang mengeluarkan angkatan muslimin yang memimpin umat manusia dengan kepimpinan yang bijaksana, lurus dan benar, iaitu satu bentuk kepimpinan yang tidak pernah diketahui tolok bandingnya oleh manusia dahulu dan kemudiannya di sepanjang sejarah manusia. Sistem hidup yang telah melahirkan angkatan dan kepimpinan ini masih bersedia untuk melahirkan angkatan-angkatan dan kepimpinan yang sama di sepanjang zaman andainya umat muslimin kembali semula kepada sumber ini dan beriman kepada Al-Quran dengan keimanan yang sebenar, dan andainya mereka menjadikan Al-Quran itu sistem dan perlembagaan hidup mereka, bukannya menjadi Al-Quran itu selaku kalimat-kalimat yang didendangkan oleh lisan untuk menghiburkan telinga. Apabila manusia mengingati Allah. Di akhir pelajaran ini, Allah mengurniakan kepada kaum muslimin suatu kurnia yang lain pula, iaitu Allah menyeru mereka supaya bersyukur kepadanya dan mengingatkan mereka supaya jangan kufur terhadapnya. Di sinilah Allah memberi kurnianya kepada mereka dengan memberi jaminan bahawa Dia akan mengingati mereka apabila mereka mengingatinya. Oleh itu, ingatilah kepadaku, nescaya aku ingati kepada kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur terhadapku. Ayat 152. Alangkah besarnya limpah kurnia Allah yang maha mulia dan maha pengasih. Dia jadikan ingatannya kepada hamba-hambanya sebagai balasan atau ingatan mereka terhadapnya di alam mereka yang kecil ini. Apabila para hamba itu menyebut dan mengingati Allah, mereka menyebut dan mengingatinya di alam bumi yang kecil, dan mereka sendiri terlalu kecil dibandingkan dengan bumi mereka yang kecil ini. Tetapi apabila Allah menyebut dan mengingati mereka, Dia menyebut dan mengingati mereka di alam buana yang amat besar ini, sedangkan Dia bersifat maha tinggi dan maha besar. Alangkah besarnya limpah kurnia dan kemurahan Allah. Oleh itu, ingatilah kepadaku, nescaya aku ingati kepada kamu. Itulah limpah kurnia yang tidak dapat diberikan melainkan hanya oleh Allah, Tuhan yang tidak mempunyai pengawal bagi pembendaharaan kurnia-kurnianya dan tidak mempunyai juru kira bagi pemberian-pemberiannya. Itulah kemurahan yang melimpah ruah zatnya yang maha tinggi tanpa sebab dan tanpa yang mewajibkannya, melainkan semata-mata kerana sifatnya memang begitu, iaitu sifat maha pemurah dan maha limpah kurnianya. Tersebut dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, Allah berfirman, sesiapa yang menyebut dan mengingatiku di dalam hatinya, aku akan mengingatinya di dalam diriku. Dan sesiapa yang menyebut dan mengingatiku di tengah khalayak yang ramai, aku akan menyebut dan mengingatinya di tengah khalayak yang lebih baik darinya. Tersebut dalam sebuah hadis sahih yang lain pula sabda Rasulullah SAW, firman Allah Azza wa Jalla, wahai anak Adam, jika kamu menyebut dan mengingatiku di dalam hatimu, aku akan menyebut dan mengingati kamu dalam diriku, dan jika kamu menyebut dan mengingatiku di tengah khalayak yang ramai, aku akan menyebut dan mengingati kamu di tengah khalayak para malaikat. Atau Dia berfirman, di tengah khalayak yang lebih baik darinya. Dan jika kamu mendekatiku sejengkil, aku akan mendekati kamu sehasta.
Dan jika kamu mendekatiku sesata, aku akan mendekati kamu sedepa. Dan jika kamu datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepada kamu dengan berlari. Itulah limpah kurnia Allah yang tidak dapat disifatkan dengan kata-kata dan tidak dapat diungkapkan dengan kesyukuran yang wajar, melainkan dengan hati yang sujud. Maksud menyebut dan mengingati Allah bukannya semata-mata sebutan dengan lidah. Malah maksudnya adalah mewujudkan rasa keterharuan ketika menyebutnya atau tanpa menyebutnya, dan melahirkan rasa keinsafan dan kesedaran terhadap Allah dan kewujudannya, dan terus terpengaruh dengan perasaan ini hingga membawa kepada ketaatan dalam batasnya yang sedekat-dekat dan kepada melihat Allah yang Maha Esa sahaja dan tiada sesuatu yang lain dari Allah bagi mereka yang dikurniakan sampai kepada Allah dan dapat mencapai kemanisan pertemuan itu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur terhadapku. Penghujung ayat 152. Bersyukur kepada Allah itu mempunyai tahap-tahap dan darjat-darjatnya. Ia bermula dengan mengakui limpah kurnia Allah dan merasa segan dan malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat terhadapnya, dan berakhir dengan mengikhlaskan kesyukuran kepadanya dan menyatakan kesyukuran itu dalam setiap harakat badan, setiap pertuturan lisan, setiap degup jantung dan setiap ingatan hati. Tujuan dari larangan bersikap kufur terhadap Allah di sini ialah untuk mengingatkan kepada akibat yang akan berakhir apabila manusia tidak mengingati Allah dan bersyukur padanya dengan wajar. Ia memberi amaran terhadap titik penghabisan yang jauh, di mana berakhirnya garis perjalanan hidup yang malang. Semoga Allah lindungi kita. Wujudnya hubungan yang sesuai di antara arahan-arahan dan amaran-amaran ini dengan maudud kiblat itu amatlah jelas, kerana kiblat itu merupakan titik pertemuan segala hati mukmin yang beribadat kepada Allah. Ia merupakan ciri kelainan dan pengkhususan yang membezakan kaum muslimin dari golongan-golongan yang lain dengan menghubungkan diri mereka kepada Allah. Nikmat keimanan memberi kewujudan kepada bangsa Arab. Hubungan itu juga jelas dalam bidang amaran terhadap tipu daya kaum Yahudi. Sebelum ini telah dijelaskan bahawa matlamat terakhir dari segala usaha mereka ialah mereka mahu mengembalikan orang-orang yang beriman menjadi kafir semula dan merampas nikmat keimanan yang telah dikurniakan kepada mereka. Sedangkan nikmat keimanan merupakan nikmat yang paling besar yang dikurniakan Allah kepada individu atau kepada kelompok manusia. Pada umat Arab khususnya, nikmat keimanan inilah yang memberi kewujudan pada mereka dan memberi peranan yang besar kepada mereka dalam sejarah, di mana nama mereka digandingkan dengan agama Allah yang disampaikan mereka kepada umat manusia. Tanpa agama ini, mereka akan menjadi bangsa yang hilang buat selama-lamanya. Mereka tidak mempunyai sesuatu gagasan yang lain yang dapat dimainkan mereka di bumi ini kecuali gagasan yang terbit dari agama itu. Umat manusia tidak akan mengikut sesuatu kaum yang tidak membawa gagasan yang dapat memimpin kehidupan mereka dan menyuburkannya. Gagasan Islam merupakan tata cara hidup yang sempurna, bukannya merupakan kata-kata kosong yang disebut oleh lisan tanpa amalan-amalan positif yang membenarkan kata-kata yang baik dan agung itu. Adalah menjadi kewajipan kepada umat muslimin mengingati hakikat ini supaya mereka diingati dan tidak dilupai Allah. Kerana sesiapa yang dilupai Allah akan hidup terbenam, hilang, tidak dikenali, tidak dikenang di bumi dan tidak disebut di alam al-ma'la al-a'la.
Sesiapa yang mengingati Allah akan diingati Allah, dan kewujudannya dan gaibnya akan diangkat tinggi oleh Allah di alam buana yang lebar ini. Kaum muslimin yang telah menyebut dan mengingati Allah itu telah diingati oleh Allah, dan nama mereka telah diangkat tinggi, dan mereka telah dikurniakan teraju kepimpinan yang lurus dan benar. Kemudian mereka telah melupakan Allah, lalu Allah lupakan mereka, menyebabkan mereka terabai, hilang, tidak terkenal, dan menjadi umat ekoran atau pak turut yang hina dina. Tetapi jalan kebangkitan semula masih wujud dan terbuka, dan Allah sentiasa menyeru mereka dalam Al-Quran Al-Karim. Oleh itu, ingatilah kepadaku, nescaya aku ingati kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur terhadapku. Ayat 152. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim.